Didik TV KPM. Baiklah, Jabau. Okey, Jabau boleh berdiri di depan sekali. Seterusnya Nick Jo. Nick Jo kena berdiri di sebelah kanan Jabau. Okey. Alah, macam mana ni? Livenish. Livenish boleh berdiri di belakang Jabau. Hai Chris. Hai cikgu. Chris buat apa tu? Cikgu, saya sedang menyusun murid untuk persembahan tarian nanti tapi tak pasti macam manalah cikgu. Chris tahu tak? Bila kita susun pelajar nanti ikut formasi ni, kita boleh guna aplikasi Matrix. Matrix? Boleh ke cikgu? Macam mana ya? Ada dua jenis Matrix. Matrix lajur dengan Matrix baris. Jadi Chris boleh guna Matrix tersebut untuk susun. Baiklah, terima kasih cikgu. Baiklah kawan-kawan, kita akan susun balik menggunakan kaedah Matrix ya. Okey, Jabau, sebelah sini pula. Apa khabar semua? Saya Chris MJ temankan anda di slot menengah atas dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran matematik bersama Cikgu Sangkita. Cikgu, apa khabar cikgu? Khabar baik Chris. Chris apa khabar? Chris pun khabar baik dan hari ini Chris sangat semangat dan tak sabar nak belajar matematik dengan Cikgu Sangkita. Tapi sebelum itu, Chris juga ada rakan-rakan sekelas pada hari ini ya cikgu? Okey, jom kita berkenalan dengan mereka. Hai semua. Hai, itu dia kawan-kawan saya dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Baiklah cikgu, boleh tak perkenalkan rakan-rakan saya pada hari ini? Okey, baik. Rakan-rakan yang berada di sini, saya perkenalkan salah seorang daripada mereka adalah Chan Nick Jo dari tingkat. Chan Nick Jo, hai. Lambai sikit Nick Jo. Hai. Okey, baik. Yang kedua adalah Gao Jabau dari tingkatan 5 juga. Hai Jabau. Hai Jabau. Hai. Okey, yang ketiga adalah Livenish daripada tingkatan 5 juga. Hai Livenish. Hai Livenish. Okey, baik. Alright. Dan kita ada seorang je puteri di sini, iaitu Danashri dari tingkatan 5 juga. Hai Danishri. Okey, nampaknya Livenish ada sedikit masalah teknikal tapi tidak apa. Sebelum itu cikgu, saya juga nak tanya, apakah kaitan matrix yang cikgu cakap tadi dengan topik pembelajaran kita hari ini cikgu? Baik, matrix yang saya beritahu Chris tadi tu iaitu matrix lajur dengan matrix baris. Itu matrix yang kita akan gunakan untuk membuat pendarapan nanti. Pendarapan. Jadi pendarapan memang melibatkan perkataan lajur, baris. Lepas tu ada satu lagi perkataan yang baru, peringkat. So Chris, are you ready untuk dengar? Ya, Chris sangat sedia dan apa kata cikgu kongsikan objektif pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey, baik. Silakan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan membuat operasi asas matriks. Okey, dalam operasi asas matriks, murid dapat membuat pendarapan matriks dengan nombor. Murid juga dapat membuat matriks dengan matriks dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendarapan matriks. Jadi, saya juga ada membahagikan segmen ini kepada dua, iaitu pendarapan matriks dengan suatu nombor dan juga pendarapan matriks dengan matriks. Jadi itu yang kita akan belajar pada hari ini, Chris. Okey, baiklah cikgu. Jadi sekarang kita ada satu aktiviti ke cikgu? Ya, betul. Wah, Chris macam tak sabar. Semangat cikgu. Chris macam tak sabar nak buat aktiviti tu. Okey, baik. Kalau anda lihat di sebelah Abang Chris di sini, ada satu soalan yang cikgu letak di sana. Okey, ada dua matriks di sana. Satu adalah matriks A dan satu lagi adalah matriks B. Baiklah. Okey, soalan saya yang pertama adalah nyatakan unsur bagi A12. Kita ada 4 orang rakan di sini. Siapa yang nak jawab? Siapa tu? Nick Jo. Bukan Nick Jonas Nick Jo. Nick Jo. Okey, baik. Silakan. Nick Jo. Apakah jawapan bagi unsur 1, 2? 6. Okey, baik Chris. Boleh kita cek jawapannya? Okey, dan jawapannya ialah 6. Bagus Nick Jo. Okey, baik. Kita boleh lihat matriks B pula. Kita boleh lihat matriks B. Sekarang soalan cikgu, nyatakan unsur B21. Siapa boleh jawab? B21. Siapa nak cuba? Siapa nak Siapa jawab? nak cuba?
Apa tu? Danashri. 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 Okey, baik. Danashri, silakan. Actually, saya tak nampak, cikgu. Tak nampak? Tak nampak? Okey, sini B. Nampak tak? Tak nampak. Okey, tak apa. Kamera akan zoom sikit. Okey, nampak tak Danashri? Nampak. Okey. Okey. Negatif 1. Negatif Uish, 1. lajunya. Wah, dah Okey. zoom baru dia nampak. Jom. Laju pula tu. Okey, Okey, jom. baik. Kita check ya jawapan Ya, simak Danashri jawapan. betul atau tidak. Negatif 1. Yeay. Okey, baik. Okey, soalan cikgu yang seterusnya adalah soalan yang sangat mudah. Okey, sangat mudah. Soalan cikgu adalah nyatakan peringkat matriks B. Siapa nak jawab? Peringkat matriks B. Peringkat matriks B. Siapa nak cuba? Boleh Siapa angkat nak tangan. cuba? Boleh angkat tangan dan boleh cuba. Peringkat matriks bagi... Dulu, bolehkah saya try? Okey, boleh. Livenish, silakan. Peringkat dia adalah 2 darab 2. 2 darab dengan 2. Okey, baik. Chris, boleh kita check jawapannya? Peringkat Okey, matriks. 2 darab dengan 2. Okey. Okey. Dan jawapannya ialah 2 darab dengan 2. Betul lah Livenish. Okey, bagus. Betul. Baik, untuk pengetahuan Chris. Ya. Okey. 2 darab 2 maksudnya adalah 2 baris dan 2 laju. Itu Oh. maksudnya. Okey, baik. 2 baris, Ya, betul. 2 laju. 2 laju. Kita kena mula dengan baris dulu, baru kita akan mula dengan Okey. laju. Cikgu, tapi saya nak tanya, bagaimanakah kawan-kawan saya dapat menjawab soalan ni, cikgu? Saya rasa mereka pandai dan diajar oleh cikgu yang memang bagus. Baiklah. Cikgu, tapi sebelum tu saya Okey. juga nak tanya, bagaimanakah prestasi kawan-kawan saya yang telah menjawab soalan ni, cikgu? Sangat Ada bagus. ganjaran tak, cikgu? Memang sangat bagus. Okey. Memang sangat bagus. Saya rasa even Chris pun boleh jawab soalan saya tu. Boleh? Boleh kot. Boleh kot. Sebab Okey. cikgu yang ajar. Okey. Mungkin Okey. satu soalan pada Chris. Okey. Okey. Chris tengok Okey. Matrix A dengan matrix B, Ya. adakah dia nampak sama matrix tu? Sama, cikgu. Sama? Sebab matrix A ada 2 baris, Okey. 2 lajur. Okey. Matrix B juga ada 2 baris, 2 lajur. Betul tak? Okey, mungkin salah seorang daripada rakan kita boleh tentukan. Okey. Boleh tentukan sama ada Abang Chris betul atau tidak. Mungkin Jabbar boleh tolong Abang Chris. Jabbar boleh ke? Adakah betul jawapan Abang Chris tadi? Matrix itu adalah sama? Betul? Ya, Betul lah. Ya. Okey. kerana peringkat Okey, so 2 darab 2. 2 darab 2? Untuk B, A pun 2 darab 2. Ya, Okey. tapi juga penting unsur di dalam setiap matrix tu kena sama. Unsur maksudnya adalah nombor. Okey. 0.1, negatif 1. Yang kalau matrix A dia ada Ya. 0.1 dekat atas. Ya. Ya, dia sama dengan yang matrix B. Ah. 1/10 bersamaan dengan 0.1. Jadi dia 0.1. sama. Baiklah. Faham, cikgu. Okey, kalau macam tu, boleh tak kita berehat sebentar? Boleh, boleh. Dan kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi di slot menengah atas untuk matematik. Jumpa selepas ini. Okey, untuk unsur ni, Didik TV KPM. Okey, hijau. Selepas tu... okey, dapat. Merah. Hai cikgu. Sebenarnya Chris nak tanya, apakah kaitan cube Rubik's dan juga papan catur yang berada di belakang cikgu dengan pembelajaran hari ini, cikgu? Okey, baik. Kalau kita lihat Rubik's Cube, kalau kita lihat yang warna merah tu, Betul. yang warna merah tu, dia nampak macam matrix. Kita boleh anggap setiap satu ruang itu adalah satu unsur. Tapi saya ada satu soalan untuk Chris. Memandangkan Chris ni adalah seorang murid yang pandai. Okey. Jadi Chris, Ya. apakah peringkat matrix tersebut kalau kita lihat? Okey. Kalau tak silap, 3
darab 3. Betul tak cikgu? Wah, bagus Chris. Yeay. Okey, baik, betul kalau kita lihat Rubik's Cube itu adalah seperti satu matriks. Seperti mana kalau kita lihat papan catur di sini pun adalah seperti satu matriks. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini adalah matriks 3 darab 1. Ada 3 baris darab dengan satu lajur. So itulah perkaitannya. Okey, baiklah, dan dalam segmen ni kawan-kawan kita akan fokus pada pendaraban matriks dengan suatu nombor. Baiklah cikgu, silakan. Okey, betul. Jadi untuk segmen ni kita akan buat pendarapan matriks dengan suatu nombor. Maksudnya kalau cikgu bagi satu nombor dan cikgu darabkan dengan matriks, apa akan terjadi pada matriks tersebut? Okey, jadi ini adalah nota-nota yang berkaitan dengan pendarapan matriks dengan satu nombor. Katakan matriks A diberi A, B, C dan D. Okey, unsur di dalam matriks A. Lepas tu N pula ialah suatu nombor. Okey, dan kita darabkan N dengan matriks tersebut. Okey, jadi apa akan berlaku dalam unsur? Apa akan berlaku kepada unsur matriks itu? Kalau anda lihat di sini, unsurnya didarab. NA darab dengan NB, lepas tu NA, lepas tu NB, NC, lepas tu ND. Jadi dia didarab. Okey, didarab dengan matriks itu. Dan pendarapan ini juga dikenali sebagai pendarapan scalar sebab scalar itu adalah nombor tersebut. Nombor tersebut. Okey. Baik, dengan pengetahuan ini, mari kita buat satu latihan. Jadi latihan ini diberi matriks D adalah -5, 4, 2 dan 1. Hitung 3D. So 3D maksudnya adalah kita akan darabkan matriks D dengan nombor 3. Lepas tu soalan B pula kita akan darabkan D dengan -1/2. Okey. Jadi saya sebenarnya nak tengok jalan kerja. Jalan kerja tersebut. Tapi saya rasa kita bagi peluang kepada rakan kita untuk menjawab ataupun ada ke yang sudah ada jawapan. Jadi kepada murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab ya? Ya, boleh. Okey. Wah. Livenis dah siap dah? Livenis dah siap. Yang tu Okey. soalan nombor apa tu? Itu soalan A. Soalan A, okey. Soalan A. Okey, Okey, baiklah. Kalau sudah siap, boleh tunjukkan jawapan anda di kamera. Lepas tu cikgu akan semak jawapan ya? Ya, betul. Saya akan semak jawapan. Kita lihat jawapan rakan-rakan anda. Itu adalah untuk soalan A. Okey, jawapan soalan A, kita ada jawapan dari Livenis, kita ada jawapan dari Nick Jo. Kita tunggu sebentar untuk jawapan Danasri. Sambil tu, murid yang berada di rumah, anda boleh semak. Semak dengan jawapan rakan anda di sini. Adakah sama jawapan anda? Agak-agaknya Chris ada tak betul jawapannya? Okey. Nick Jo pun dah siap. Nick Jo pun dah siap. Jabau pun dah siap. Kalau kita lihat pengiraan Jabau ada perbezaan sedikit daripada pengiraan yang lain. Jabau pengiraan dia ada beza sedikit. Beza dia tak banyak. Sebab Jabau menunjukkan dia tunjuk 3 darab setiap unsur tersebut. Kalau anda lihat Jabau ada tunjuk 3 darab setiap unsur. Jadi anda boleh buat sebegitu. Anda boleh buat dan cikgu memang suka kalau pelajar buat begitu. Okey. Jom cikgu kita semak jawapan mereka. Okey. Kita tengok jawapan mereka. Okey. -15, 12, 6 dan 3. Jadi semua betul jawapannya. Alright. Okey, baik. Boleh kita lihat untuk B pula. Okey. -1/2D. Selalunya Chris, kalau nampak je pecahan, pelajar murid memang tak suka. Saya pun dah suka cikgu. Okey. Murid memang tak suka kalau nampak pecahan. Baiklah. Jadi, mungkin cikgu akan tunjukkan anda langkah yang pertama. Okey. Apa yang boleh anda buat. So, -1/2 anda darab dengan matriks ini. So, anda darab dengan matriks ni. Baiklah. Lepas tu, anda dapatkan jawapan dia. Jadi, anda boleh dapatkan jawapan. Okey. Jadi, kita tunggu mungkin salah seorang boleh beri jawapan mereka pada kita. Ataupun murid yang berada di rumah, anda boleh cuba -1/2 darab dengan -5, apa akan berlaku. Dan selalu perhatikan simbol negatif dengan pecahan. Simbol negatif dengan simbol pecahan tersebut, anda kena selalu perhatikan. Okey.
Oh, saya nampak Chris pun sedang buat tu. Chris pun nak cuba, cikgu. Chris pun nak cuba. Sebab nak dapat ganjaran ni. Tapi Rakan lebih laju daripada Chris tu. Alamak. Okey. Okey, baik. Jadi kita ada jawapan di sini. Kita ada jawapan 5/2, kita ada -2, -1 dan -1/2. Jadi itu adalah jawapan anda. Okey, kalau kita lihat Jabal semestinya jawapan dia lain daripada lain. Jabal kalau anda perasan -5/2 iaitu bahagian ini Jabal tulis sebagai 2.5. Okey. Maaf dia 2.5. 2.5. Boleh. Boleh ya, cikgu? Anda boleh tulis 2.5 tapi pastikan setiap satu ni kalau anda buat perpuluhanlah jenis dia. Kalau okey, pecahan kalau anda guna pecahan di sini, jadi jawapan ini pun gunalah pecahan. Baiklah. Begitu. Cikgu, jadi apakah ganjaran untuk kawan-kawan saya, cikgu? Betul. Okey, kalau kita lihat di sebelah Chris, ada satu papan markah. Jadi di papan markah tersebut ada nama rakan-rakan kita di sini. Alright. Jabal, Jia, Nick Jo, Chanik Jo, Livenish dengan Danishri. Okey, disebabkan mereka menjawab dengan baik, jadi kita beri satu stiker setiap seorang. Alright, satu pelekat untuk satu pelekat Jabal. untuk setiap seorang. Okey, baiklah. Tahniah semua. Okey, seronok cikgu buat aktiviti. Ada tak lebih Okey. soalan? Ada. Oh, ada. Ada satu lagi soalan. Okey, sementara kita tunggu Chris untuk lekat. Okey. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Baiklah. Jadi soalan yang seterusnya adalah diberi matriks P, okey, dan matriks Q. Hitung 3 P tolak Q. Jadi kalau anda nak buat, baik anda tulis apa yang sepatutnya matriks itu di dalam soalan yang diberikan. Okay, contohnya, kalau diberikan 3 P tolak Q, sebaik-baiknya anda tulis matriks itu. Seperti ini. 7, 9, -3, 8, 6, 12, tolak 2, -3, 1, 5, 5, sifar dan 4. Lepas tu kita tutup kurungan. Okey. Jadi kita nampak dengan jelas dan saya pun tahu yang murid ni memang faham. Murid ni memang faham operasi asas matriks tambah dan tolak. Jadi kita tulis. Jadi rasa-rasanya apa yang akan kita buat dulu? Chris. Rasanya kena tolak dulu, cikgu. Wow, Sebab bagus. dalam kurungan kan? Ya, betul. Okey. Bagus, Chris. Kita kena tolak dulu. Maksudnya kita akan tolak dan dapatkan matriks itu, hasil matriks itu, baru kita darab dengan 3. Baiklah, jom kita semak jawapan Okey, kawan-kawan boleh. kita. Boleh. Baiklah, kalau dah siap boleh tunjuk kat kamera ya, kawan-kawan. Okey. Itu dia. Livenish, lajulah Livenish. Oh, Livenish memang laju. Okey. Yang penting kalau anda laju tak apa. Ya. Yang penting adalah tulisan. Jadi jangan tulisan 3 dengan 5 itu saya tak nampak tulisan tu. Okey. Okey, Jadi untuk mungkin kita ambil Livenish, jawapan Livenish dulu. Livenish boleh tunjuk jawapan sekali lagi? Okey. Okey, alright. 15, 36, negatif 12, 9, 18, 24. Okey, alright. Mari kita cek jawapannya. Sebab cikgu pun ada jawapan. Jadi kita jadi kita cek. Adakah betul? Adakah kita semak betul tak jawapannya? 15, 36, negatif 12, 9, 18, 24. Bagus, Livenish. Jadi Livenish boleh dapat satu lagi pelekat. Pelekat. Yeay. Betul, sebab paling laju menjawab. Tapi tadi saya nampak Danishri pun ada angkat juga. Danishri? Danishri pun ada angkat. Jadi Danishri pun dapat satu lagi. Okey. Chanik Jo dengan Jabal, jangan risau, ada peluang lagi. Tak apa, kita bagi peluang. Tak apa, Nick Jo dengan Jabal. Kalau dah siap boleh tunjukkan jawapan anda. Siap tak? Dah siap tak? Sempat tak? Oh, wah, sempat. Nampak tu? Wah, kalau kita lihat Jabal, dia punya jalan kerja memang sangat panjang lah jalan kerja dia. Okey. Tapi ada... Okey, boleh. Saya boleh terimalah Jabal punya. Okey, dapat pelekat dah cikgu? Boleh. Jabal boleh dapat pelekat. Okey. Okey. Nick Jo? Nick Jo? Nick Jo ni tak buat kerja Nick Jo. Saya lupa itu soalan. Lupa soalan? Okay, tak apa. Kita, cikgu boleh tak kita tengok soalan balik? Okey. Nak tengok soalan balik ke nak tengok satu lagi soalan? Sebelum tu cikgu, untuk Nick Jo. Untuk Nick Jo. Yang ni. Untuk Nick Jo. 3 P
tolak Q. Okey. Dan murid-murid di rumah pun boleh jawab, boleh cuba jawab di rumah. Boleh cuba jawab. Sebab di matematik cikgu kena buat banyak latihan kan cikgu? Ya, betul. Bukan sekadar hafal atau baca saja. Ya, betul. Okey. Matematik memang perlukan latihan. Ya. Tanpa latihan memang susah. Ya. Susah matematik tu. Okey. Baik, boleh kita ke soalan yang seterusnya? Okey, jom cikgu. Mungkin sebab saya rasa kesian pada 3 orang lagi yang sedang menunggu. Okey, boleh cikgu. Dan juga Chris. Chris pun sedang menunggu satu Ya, saya soalan. pun sedang menunggu untuk soalan seterusnya. Okey, Baik, jom. kita lihat ni soalan. Okey, diberi matriks P ialah 1/2 negatif 0.7, matriks Q dan juga kita ada matriks O. Okey, untuk pengetahuan anda, kalau kita perasan matriks O sifar-sifar. Sifar-sifar. Yang ni juga dikenali sebagai matriks sifar. Okey. Tadi saya rasa Chris ada belajar matriks lajur, matriks baris. So yang ni ialah baru, matriks sifar. Matriks sifar. Okey. Jadi soalannya ialah hitung P tolak 1/4Q tambah O. Itu soalannya. Jadi ada tak sesiapa yang sempat? Kita boleh lihat mereka sedang buat dengan bertungkus lumus tu dan laju pula tu. Saya rasa Livenish yang akan siap dulu cikgu. Rasanya? Rasalah Rasanya? cikgu sebab dia ni laju sangat. Dia dah senyum dah. Dia confident tu yang dia akan siapkan dulu. Okey, nampak itu tu. dia. Nampak tu. Okey. Jabau dengan Nick Jo, tolong kejar mereka. Jabau dan Nick Jo. Okey. Jabau kata tunggu cikgu, sabar sikit cikgu. Jabau gentleman sikit. Okey, Danishri tadi dah siap ke? Tadi ada. Okey, apa kata Livenish pun angkat jawapan Livenish? Adakah betul jawapannya? Kita ada nampak sedikit perbezaan. Antara jawapan Danishri, Livenish dengan Nick Jo. Tapi jawapan Livenish dan Nick Jo sama cikgu? Jawapan Livenish dengan Nick Jo sama. Ya. Jawapan Danishri ada lain sikit. Ada kelainan sedikit. Okey. Tak apa, kita cek jawapan. Boleh, cikgu. Kita lihat adakah jawapan siapakah yang betul. Jadi kalau kita lihat di sini jawapan Livenish dengan jawapan Nick Jo adalah jawapan yang betul. Okey, baik. Jadi kita beri kita beri Nick Jo. Token. Kita beri token pada Nick Jo dan juga Livenish. Okey. Baiklah cikgu. Baik. Kalau macam itu sementara kita tunggu jawapan dari Jabau, tak apa cikgu, kita akan berehat sebentar. Boleh. Dan kepada murid-murid rumah, kita kembali lagi di slot menengah atas untuk matematik. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda, dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran matematik, secara khususnya dalam segmen ni pendaraban matriks dengan matriks, dan saya ada bersama Cikgu Sangkita dan juga kawan-kawan saya dari SMK Raja Ali. Baiklah cikgu, silakan. Okey, baik. Jadi dalam segmen ni kita akan belajar pendaraban matriks dengan matriks. Sebelum ni kita belajar matriks dengan suatu nombor. Apa kata kalau saya beri 2 matriks? Bagaimana kita nak mendarab matriks tu? Tapi sebelum kita buat pendaraban matriks dengan matriks, kita kena kenal pasti boleh ke tidak kedua-dua matriks tu didarab. Kalau mereka tidak boleh didarab, dan tak payah darab langsung. Jadi bagaimana kita nak pastikan pendaraban matriks tu boleh dilaksanakan? Kita kena lihat peringkat matriks. Kalau Chris masih ingat tadi ada soalan kita tanya kat segmen 1 kan, peringkat matriks tu. Ya. Dan juga saya ada tanya Chris tadi pasal Rubik's Cube matriks peringkat tersebut. Ya. Jadi yang tu kita akan guna pengetahuan itu untuk menjawab soalan ini. Baiklah. Jadi katakan kita ada matriks A. Okey, matriks A di mana peringkat dia M darab N. Okey, mungkin cikgu akan bagi anda nilai. Okey, katakan saya letak nilai 2 darab 2.
Dan matriks B pula N darab P. Jadi saya letak 2 darab 1. Okey, contohnya. Jadi apa yang anda kena lihat adalah pastikan nombor yang di tengah-tengah ini adalah sama. Kalau dia sama, baru kita boleh darab matriks tu. Jadi kalau selagi dia tak sama, kita tidak boleh mendarab matriks ini. Okey. Dan jika boleh kita darab matriks ni, jawapan yang kita dapat ni, peringkat matriks jawapan tersebut adalah ambil nombor yang ni, kita darab dengan nombor ini. Jadi 2 kita darab dengan 1. 2 darab 1. Dan satu lagi untuk pengetahuan Chris dan juga murid-murid di luar sana, jawapan dia 2 kita tak tulis macam ni. Yang ni lain. Yang ini adalah pendarapan matriks, pendarapan yang biasa. Okey. Bila kita sebut matriks, kita hanya sebut 2 darab dengan 1. Begitu. Okey, Peringkat faham 2 darab 1. Baik. Okey, jadi dengan pengetahuan ini, kita ke soalan ini. Kalau tak silap cikgu ada tanya soalan ini dalam revisi tadi, dalam segmen revisi tersebut. Okey, sekarang saya nak tanya seorang rakan anda di sini, bolehkah kedua-dua matriks ini didarab? Jadi, siapa yang boleh jawab soalan cikgu? Ini ialah soalan revisi tadi. Revisi anda tadi. Mungkin saya nak tanya Nick Jo lah, cikgu. Nick Jo, bolehkah kedua-dua matriks ni didarab? Boleh. Boleh. Kenapa, Nick Jo? Sebab peringkat itu adalah 2 darab 2. Okey. Betul? Dan macam ni lah. Oh, Untuk B juga. Terus tunjuk jalan kerja ni. ni. Dia terus tunjuk jalan kerja. Hebatlah Nick Jo. Ya, hebat Nick Jo. Macam ni. Bilangan laju A ini adalah sama dengan bilangan baris B. Jadi boleh darab. Okey, baik. Terima kasih Nick Jo. Wah, Nick Jo. Bagus Nick Jo. Bagus. Okey, dan itu adalah jawapan. Okey, itu adalah jawapan bagaimana kita nak menerangkan jika ada soalan ditanya sebegini, bolehkah matriks ini didarab? Itu adalah cara anda tunjuk. Okey. Untuk sekali imbas kita buat 2 darab 2, yang ini 2 darab 2. Anda perhatikan nombor di tengah ini adalah nombor yang sama dan jawapan anda adalah matriks 2 darab dengan 2. Peringkat matriks 2 darab dengan 2. Okey? Faham. Baik. Dengan pengetahuan ini, kita lihat soalan yang ini, soalan yang seterusnya. Okey, tentukan sama ada pendarapan CD boleh dilakukan ataupun tidak. Jika boleh, nyatakan peringkat hasil darab matriks. Maksudnya, pertama sekali tentukan kita boleh darab atau tidak. Lepas itu, kita tentukan matriks jawapan dia, apakah peringkat matriks tersebut. Soalan ni memang soalan yang lebih kurang sama macam soalan tadi. Jadi, siapa yang boleh jawab soalan saya ni? Saya, cikgu. Okey, boleh. Danishri, silakan. Okey, matriks C dan matriks D. Peringkat matriks C itu 2 darab 2. Okey, 2 darab 2. Dengan matrik B pun sama. Baik, sama. So, unsur yang kat tengah tu sama kan, 2. Oh, okey. Alright. Ini boleh darab. Boleh darab. Okey, baik. Apa kata hasil darab matriks tu? Jawapannya adalah peringkat apa? Jawapan. 2 darab 2. 2 darab 2. Bagus tu. Betul ke cikgu? Betul. 2 darab 2. Chris, saya rasa macam kita lupa. Kita terlupa nak bagi token kepada pelajar ni. Tadi Nick Jo kan dapat tadi satu Nick pelekat. Jo. Tadi Nick Jo, sekarang Danishri. Ada dapat. Baiklah. Livenish macam tak sabar nak kumpul token lagi tu. Tak apa. Nanti ada peluang Livenish. Betul? Jangan risau. Okey, Danishri. Okey, Danishri. Okey, baik. Jadi, itu adalah kaedah untuk menentukan matriks itu boleh didarab ataupun tidak. Okey, sekarang kita sudah pun mengenali sama ada matriks itu boleh didarab atau tidak. Katakanlah matriks itu boleh didarab. Bagaimana kita nak melakukan pendarapan itu? Jadi, ini adalah satu kaedah yang cikgu namakan kaedah Jubin matrix. Chris, Chris pernah tak dengar permainan tic-tac-toe?
Pernah cikgu? Pernah? Ya. Selalu menang tak permainan tu? Selalu seri sebenarnya. Okey, selalu Ya. seri. Samalah macam saya. Okey. Jadi dalam permainan tic-tac-toe, kita ada perasaan selalu kita akan lukis begini. Ya. Betul? Okey. Tapi kita ada tulis X dengan sifar semua Betul. tu. Okey, tapi dalam kaedah Jumeirah matrix ni kita masih guna pakai tic-tac-toe dan ruang di atas sini kita tidak tulis apa-apa di sana. Kita tak tulis apa-apa. Okey, Okey. sekarang perhatikan matrix A ini cikgu akan tulis di sini. Matrix A. Okey, matrix B cikgu akan tulis di sini. Ruangan ini. Matrix A dengan matrix B. So, contohnya adalah begini. Yang ni adalah matrix A, di sini adalah matrix A, di sini adalah matrix B. Jadi, apa yang kita nak isi? Kita nak isi di dalam ruangan yang diberikan. Okey, kalau anda perhatikan, di matrix A mengikut baris. Dia mengikut baris, jadi cikgu akan bahagikannya mengikut baris. Begini. Jadi, cikgu akan tulis 2 dan 3 di sini, 1 dan 5 di sini. Kita bahagikan. Okey? Okey. Baik, untuk matrix B, kalau kita lihat ruangannya adalah mengikut lajur. Dia mengikut lajur, jadi cikgu bahagikan begini pula. 6, -2, -7 dan 1. Begitu. Jadi cikgu bahagikan begitu. Okey, sekarang bagaimana nak cari jawapannya? Senang je. Jawapannya kita cari 2 kita darab dengan 6, nombor yang pertama dengan nombor yang pertama. Kita tambah dengan nombor yang kedua, kita darab dengan nombor yang kedua. Kita dapatkan jawapannya. Jadi setiap satu kotak ni kita buat cara yang sama. Jadi cikgu dah tolong untuk satu kotak. Okey, mari kita lihat kalau ada rakan-rakan anda yang dah siap ataupun murid di luar sana yang dah siap jawapannya, boleh tunjukkan kepada cikgu. Okey, nampaknya Danashri dah siap cikgu. Oh, Danashri dah siap, Nick Nijo Jo dah pun siap. dah siap. Jabal dah Yuvnish siap ke dan Jabal? Jabal, okey. Wah, Jabal pun dah siap. Okey. Jadi kita lihat 6, -11, -4. Okey, saya tulis -11, -4 dan juga -2. Okey, so kalau kita lihat tu jawapannya. Okey, Semua jawapan sama cikgu. semua jawapan sama. Semua jawapan sama. Okey, baik. Untuk murid-murid di luar sana, bila anda menggunakan kaedah ini, ingat ini adalah jalan kerja. Ini bukan jawapan. Ya. Ini adalah jalan kerja. Jawapan adalah anggap ini adalah satu matriks. Ruangan ini adalah satu matriks dan tulis balik jawapan tersebut. Jadi cikgu tulis di atas sini. Okey, yang ni adalah 6, -4, -2 dan letak dalam matriks. Okey. So itu adalah jawapannya. Jika anda berhenti setakat yang ini, anda tidak akan dapat markah sebab ini adalah jalan kerja. Okey, Jadi faham. jawapannya, tulis balik jawapan tersebut. Jadi tadi kawan-kawan semua dapat jawapan betul lah cikgu? Betul tak jawapannya? Betul kan? 6, -11, -4 dan juga -2. Dapat tak? Nampak tu dalam jawapan Dapat. matriks lagi. Okey. Saya Jadi rasa tadi saya nampak semua orang jawapan yang sama. okey. Jadi bagus. Bagus. Kalau anda yang berada di rumah pun mendapat jawapan yang sama, bagus. Tahniah Okey. daripada cikgu. Tahniah semua dapat pelekat. Semua dapat pelekat. Okey, baiklah. Okey, baik. Okey, Okey, baik. seterusnya, cikgu. Okey, baik. Sekarang dengan menggunakan pengetahuan tadi, Ya. tadi cikgu beri anda matriks. Cikgu yang beri anda matriks tersebut. Sekarang, cikgu akan tanya anda soalan di mana anda tidak nampak matriks tu. Tak nampak langsung matriks kat sana. Jadi, apa yang anda perlu buat adalah anda kena terbitkan matriks itu ataupun keluarkan info dan masukkan matriks tersebut. Okey, jadi ini adalah soalannya. Jadual di bawah menunjukkan unit saham yang dibeli oleh Khairil dan Mahmud. Okey, kita boleh lihat dalam jadual tu ada saham A, saham B untuk Khairil dan juga Mahmud. Diberi harga seunit saham A dan seunit B semasa pembelian ialah RM1.50 dan 82 sen. Hitung jumlah pelaburan Khairil dan jumlah pelaburan Mahmud. Itu soalannya. Kita tak nampak pun matriks kat Ya, sini kan? cikgu. Yang semua dalam bentuk perkataan, ada jadual di sini. Okey, kalau kita lihat jadual memang sangat terang. Jadual ni seperti tic-tac-toe tadi. Jadual Okey. tic-tac-toe tadi, kalau cikgu keluarkan matriksnya, inilah matriksnya. 5,000, kita ada 4,000,
2,000 dan juga 6,000. Jadi itu matriks tu. Tapi kalau tak silap saya, topik ni pendarapan matriks dengan matriks. Ini baru satu matriks. Lagi satu matriks. Mana kita nak cari matriks tu? Agak-agaknya kat mana tu? Dalam soalan cikgu? Dalam soalan, yang mana satu tu? RM1.50 dan 82 sen. Bagus. Bagus. Jadi itu adalah salah satu matriks juga. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita nak tulis matriks tu. Jadi kita ada dua cara. Satu adalah sama ada saya tulis RM1.50 dan 82 sen sebegini. Ya. Dan satu lagi cara adalah saya tulis begini. Sebelah-sebelah dia. Sebelah-sebelah dan satu ialah atas dan bawah. Jadi macam mana kita nak tahu yang mana satu kita nak pilih? Di sinilah konsep peringkat matriks tu. Kalau anda masih ingat tadi, kita buat pendarapan matriks dengan matriks. Kita mulakan dengan adakah matriks tu boleh didarab atau tidak. Kita cuba test. Kita cuba test. Ini adalah matriks 2 darab 2. Yang ini adalah matriks 2 darab 1. Bagus, 2 darab 1. Yang ini adalah matriks 1 darab 2. 1 darab 2. Jadi kalau kita ada 2 darab 2 dan 2 darab 1, boleh tak kita darab matriks ni? Boleh, cikgu? Boleh. Sebab nombor di tengah adalah nombor yang sama. Jadi bila kita pilih ini. Okey. Sebab 1 darab 2 memang tak boleh kan, cikgu? 1 darab 2 memang tak boleh. 1 darab 2 memang tak boleh. Jadi anda yang berada di rumah, anda boleh cuba letak 1 darab 2 di sini dan cuba fikir, boleh tak kita darab atau tidak. Jadi nanti bila anda buat Jubin Matrix, inilah cara Jubin Matrix anda nanti. Jubin Matrix yang begitu. Jadi boleh kita beri sedikit masa untuk pelajar murid kita jawab. Boleh, cikgu. Tapi sementara itu, Chris juga nak tanya. Okey. Kalau kita terbalikkan matriks, cikgu, matriks A dengan matriks B. Kalau matriks A berada di atas, matriks B berada di bawah, adakah jawapan masih sama, cikgu? Okey. Di sinilah kaedah peringkat matriks tu kena kita tengok betul-betul. Okey. Katakan kita terbalikkan. Matriks ni kita letak di bawah. Ya. Jadi matriks 2 darab 1 yang kita mulakan dulu. Okey. Matriks tu kita letak di atas, jadi itu adalah matriks 2 darab 2. Boleh tak kita darab? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Sebab yang nombor kat tengah tak sama. Nombor kat tengah tak sama. Okey, Sebab itu faham. kita tidak boleh terbalikkan matriks tu. Okey. Baik. Okey, jadi ada tak sesiapa yang ada jawapan? Ya. Kalau dah siap, boleh Kalau dah tunjukkan siap? jawapan di kamera. Okey, kalau kita perasan di sini ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang Apa baru. dia, cikgu? Sesuatu yang baru. Okey, kalau anda perasan, bila saya tulis semua maklumat, 5,000, 4,000, 2,000, 6,000 dan di sebelah sini pula 1.5 sifar dan sifar 0.82. Kalau anda perasan, hanya satu lajur sahaja yang digunakan. Kita hanya guna satu lajur sahaja. Jadi jawapan kita hanya merangkumi 2 kotak ni sahaja. Yang kotak ni semua tak ada jawapan. Yang ni semua tak ada jawapan. Jadi kalau anda lihat jawapan rakan anda, kalau anda dapat lihat jawapan rakan anda di sana, anda boleh lihat jawapan mereka. Jawapan ini adalah 10780. Yang ni 792 sifar. Itu jawapan yang sepatutnya anda dapat. Okey. Baik. Jadi bila kita nak tulis jawapan yang sebenar, kita kena tulis dalam bentuk matriks begini. 178 sifar, 792 sifar, kita tulis dalam bentuk matriks. Tetapi kita patah balik pada soalan. Okey. Soalan minta jumlah pelaburan Khairil dan Mahmud. Okey. Jawapan tak nak dalam bentuk matriks. Betul, cikgu. Dia tak nak dalam bentuk matriks. Jadi apa kita buat? Jawapan yang kita dapat ni kita keluarkan. Khairil bersamaan dengan RM 1078 sifar, Mahmud bersamaan dengan RM 792 sifar. Macam tu. Jadi kita tulis jawapannya begitu. Okey, jom kita semak jawapan kawan-kawan saya. Jadi ada tak rakan anda yang dah siap? Tadi kita dah dapat jawapan. Oh, itu dia. Itu dia, kat atas pun ada.
Cani hijau pun ada. Tapi ingat, murid di luar sana, sebenarnya kalau anda buat kaedah Jubin Matrix ni, anda tidak sepatutnya salah. Tak pernah, anda tak pernah boleh dapat salah kalau guna kaedah Jubin Matrix. Okey, di mana anda boleh melihat kesalahannya adalah bila anda tulis semula. 5,000 anda darab dengan 1.50. Yang ini, bila anda tulis nilai-nilai itu, anda boleh buat sedikit kesalahan di sana. Okey. Baik, Jadi semua boleh dapat pelekat cikgu? Semua boleh dapat Okey. pelekat. Boleh. Baiklah. Baik. Seterusnya, kita Chris, buat apa, boleh cikgu? kita teruskan ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Baik, kita lihat satu lagi soalan. Okey. Soalan praktis. Soalan praktis. Okey. Okey, kita lihat soalan ini bukanlah seperti soalan yang sebelum ni. Tapi soalan ni ada sedikit kelainan. Okey, diberi dua matriks ni. Ya. Okey, yang didarab. Kalau anda perasan, matriks ni memang didarab dan jawapan pun telah diberi. Jawapan telah diberi. Okey. Hitung nilai R dan nilai S. Macam susah ni cikgu. Macam susah. Okey. Kita kena ada level 1, level 2, level 3 kan? Betul. Macam main game, betul? Betul. Jadi ini adalah level ketiga. Okey, tapi tak apa, jangan risau. Buat kaedah Jubin Matrix, kita lukis begini dan kita ambil matrix yang pertama, cikgu letak di sini 5, -2, 4, 6, S dan 1. Kita letak begini, kita pecahkan dia. Cikgu, kenapa negatif R cikgu? 9 negatif R? Bagus. Patutnya positif kan cikgu? Ya, patutnya Okey. positif. Oh, wow, bagus. Chris perasan. 9 R dan 5 -2. Okey, baiklah. bagus. Terima kasih Chris. Sama-sama, sebab perasan. cikgu. Sebab perasan. Okey. Baik. Bagaimana kita nak jawab soalan ni? Kita darab seperti biasa. 9 kita darab dengan 4. Okey. 36 tambah R darab dengan 6, 6R. Jadi kotak ni 36 tambah 6R. Jadi kotak yang seterusnya 5 darab 4, 20 tambah -2 darab 6, -12 dan kita akan mendapat jawapan 8. Okey, bagaimana anda tahu anda tulis tu betul atau tidak? Tengok di sini. Jawapan ini adakah betul? Jadi okey, faham. itu adalah satu tips untuk anda. Okey. Baik, yang seterusnya 9 kita darab dengan S tambah dengan 1 darab dengan R. Okey. Lepas tu 5 darab S, 5S tambah dengan -2. Begini. Jadi kita dah lengkapkan. Okay, kita dah lengkapkan semua ini dan kita akan keluarkan seperti ini tapi saya nak bagi jawapan. Jadi Ya. saya nak tunggu jawapan mereka. Kan? Okey. Baiklah. Betul. Dan Chris pun saya lihat tadi sedang menjawab juga. Saya pun nak cuba cikgu sebenarnya. Chris pun sedang mencuba. Okey. Okey, baik. Ayo kita semak jawapan kawan-kawan saya di Google Meets. Kalau dah siap boleh tunjukkan di kamera ya. Okey. Ada siapa yang dah siap? Tapi saya rasa mereka tahu buat tu. Tahu cikgu Mereka tahu tengah buat ni sebab cikgu. tengah buat tu. Okey. Tengah buat soalan ni. Okey, satu lagi yang cikgu nak bagi tahu anda adalah anda boleh pilih yang mana senang untuk anda nampak. Okey, contohnya kalau saya pilih 9S tambah R dengan ini, saya bandingkan dia 9S tambah R dengan 14.5. Kalau anda lihat dekat sini ada dua pun boleh ubah. S dan R. Macam susahlah pula. Betul. Dahlah soalan pun nak R dan S kan? Ya. Hitung R dan S. Jadi, saya tidak akan pilih ini untuk dibandingkan. Jadi, cuba anda buat perbandingan antara 36 tambah 6R dan 15. Satu lagi adalah 5S tolak 2 dan juga dengan 8. Cuba anda buat begitu. Jadi, Okey. kalau anda buat begitu, anda boleh dapat jawapan R dengan S secara berasingan. Okey, baiklah cikgu. Apa kata kita semak jawapan cikgu Okey, dulu? boleh? Dan juga kawan-kawan kita di Okey, Google jadi. Meets. Okey, jom. Okey. Ini adalah jawapan cikgu. Okey. jawapan Nampaknya saya. Danishri Livenish dah siap. Okey, baik. Ada siapa Okey. yang dah siap? Okey. Jadi mungkin cikgu boleh Kalau terangkan kita lihat jawapan dulu. jawapan Livenish, Ya. jawapan yang dia dapat negatif 3.5. Tetapi yang ditulis di belah kanan, di belah kiri adalah negatif 3.6. Livenish. Livenish cuba semak. Okey. Okey, baik. Jadi ini adalah jawapan yang sepatutnya anda dapat. Okey, baik. Kalau anda dapat jawapan yang sama seperti jawapan cikgu dan juga jawapan rakan anda, bagus.
Okey. Bagus. Boleh tak? Semua dah siap? Kalau dah siap, boleh tunjukkan jawapan di kamera. Alright. Jadi 36 tambah 6R sama dengan 15. Betul. Oh, kita ikut unsur yang sama lah cikgu dalam Ya, matrix betul. dia. Yang ini kita ikut unsur yang sama. Okey, faham. Yang ini kita ikut unsur yang sama. Okey. Jadi baik. Livenish betul lah cikgu. Kalau Livenish betul dapat Livenish pelekat. betul. Okey. Livenish betul, Nick Jo pun betul. Okey, tetapi Danashree yang tak betul. Jawapan dia. Kenapa cikgu? Jawapan R untuk Danashree ada sedikit kesilapan di sana. Danashree boleh tunjuk semula, mungkin cikgu boleh tunjukkan di mana kesilapan tersebut. Turunkan sedikit. Turunkan sikit Danashree. Turunkan sedikit. Turun sedikit the first line. Okey, 36 tambah 6R sama dengan 15. Okey. 15 tolak 36. Itu dia. Yang ni cikgu. 15 tolak 36. 15 tolak 36 jawapannya bukan negatif 2 tu. Jadi kena kira balik. Okey, baik. Jadi tolong perhatikan bila anda buat semua ni nampak macam senang. Nampak macam senang je soalan tu, tapi anda boleh membuat kesilapan di mana-mana. Okey, baiklah Jabau. Dah siap tak Jabau? Belum siap lagi? Jabau belum siap lagi. Okey, tak apa. Kita beri pelekat untuk Livenish dan Nick Jo. Okey, Danashree. Livenish, bukan Livenish. Sorry. Livenish dan Nick Jo. Okey, boleh. Livenish dan Nick Jo. Baiklah cikgu, sementara kita tunggu kawan-kawan saya jawab soalan ni, apa kata kita berehat sebentar? Boleh. Dan kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Sanggita untuk Matematik. Didik TV KPM. Masih lagi di slot menengah atas untuk mata pelajaran matematik, secara khususnya topiknya pendaraban matriks bersama Cikgu Sanggita dan juga rakan-rakan sekelas saya dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Baiklah cikgu, apa yang akan kita pelajari dalam segmen ini cikgu? Dipersilakan. Baik, kalau kita lihat anda dah pun buat pendarapan matriks dengan satu nombor, pendarapan matriks dengan matriks. Jadi ini adalah satu lagi kaedah yang lain untuk anda mendapatkan jawapannya. Yang ini adalah sesi eksplorasi untuk anda di luar sana, untuk murid-murid di luar sana. Kalkulator anda sentiasa ada kalkulator, betul? Jadi anda boleh guna kalkulator di mana anda klik mode 3 kali dan anda akan tiba kepada MAT. Anda akan nampak MAT. MAT maksudnya ialah matrix. Cuba klik matrix tersebut, MAT, dan cuba lihat apa yang ada di sana. Satu tips je cikgu bagi tahu anda akan nampak seperti ini. MAT A, MAT B. Ini adalah matrix A, matrix B. Masukkan semua yang ada di sana dan anda boleh dapat jawapannya. Baiklah, dan cikgu saya ingin tanya cikgu, bagaimanakah prestasi kawan-kawan saya di Google Meet untuk sesi pada hari ini cikgu? Okey, baik. Kalau saya lihat di papan markah tersebut, memang sangat bagus. Memang sangat bagus dan saya rasa bukan setakat 4 orang di sana. Chris pun sangat bagus. Chris pun dapat? Ya, Chris pun dapat. Chris pun dapat. Yeay. Itu dia. Jadi prestasi. Baiklah cikgu, sekiranya murid-murid di rumah ingin meningkatkan lagi prestasi atau perfahaman mereka tentang pendaraban matriks, bagaimanakah cikgu? Okey, baik. Kalau anda ingin tingkatkan kefahaman anda dalam pendarapan matriks atau topik matriks, anda boleh layari Sumberku. Di sana ada bahan untuk anda tingkatkan lagi kefahaman dalam bidang matriks. Baiklah, dengan itu terima kasih banyak-banyak cikgu untuk kelas hari ini. Dan kepada murid-murid rumah, saya harap anda lebih fahamlah mengenai pendaraban matriks. Dan dengan itu, kita akan jumpa lagi hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Bye semua. Bye.